Terima kasih rakan saya Fakrul dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi hari ini untuk berkongsi antara maklumat yang kita terima. Dan juga seperti biasa, satu bahan visual akan kami muatkan nanti ya. Baik, saya kongsikan dulu info mengenai kaedah pembayaran pensyen umur tua, pensyen-pensyen dan allowance hilang upaya dan bantuan kebajikan bulanan. Dimaklumkan bahawa pembayaran pensyen ini akan bermula pada hari ini 23 Ogos 2021 ya. Jadi antara kaedah pembayaran pensyen-pensyen, allowance dan bantuan kebajikan bulanan kepada para penerima akan dilaksanakan dalam dua kaedah, iaitu kaedah pertama pembayaran melalui akaun bank. Pembayaran melalui akaun bank adalah tidak berubah dan akan bermula pada 23 Ogos 2021. Jadi penerima-penerima pensyen umur tua yang ketika ini menerima secara tunai adalah digalakkan untuk menukar kepada kaedah pembayaran melalui bank ya. Borang permohonan boleh diperolehi melalui laman sesawang Jabatan Pembangunan Masyarakat www.japem.gov.bn ya. Dan manakala kaedah kedua, pembayaran melalui pandu lalu ya, kaedah ini akan dilaksanakan bermula pada 23 hingga 28 Ogos 2021 di beberapa tempat pembayaran yang mempunyai kawasan terbuka dan lapang seperti masjid-masjid, dewan-dewan kemasyarakatan dan sekolah-sekolah di keempat-empat daerah. Dan pembayaran pandu lalu adalah mengikut masa secara berperingkat-peringkat, iaitu dari pukul 8 pagi hingga jam 12.30 hari dan disambung pada jam 2 petang hingga jam 5 petang, kecuali hari Jumaat iaitu dari pukul 8 pagi hingga 11.30 pagi dan disambung pada jam 2.15 petang hingga jam 5 petang ya. Penghulu dan ketua kampung hendaklah memastikan tarikh dan masa giliran para penerima melalui pandu lalu adalah ditetapkan sebagai persediaan menjelang pembayaran yang akan bermula pada hari ini 23 Ogos 2021 ya. Jadi seperti biasa di daerah Tutong juga akan ditetapkan mengikut kawasan ataupun mukim dan kampung masing-masing yang akan digunakan ya, iaitu di kawasan seperti Dewan Kemasyarakatan, sekolah-sekolah rendah dan menengah, masjid dan dewan-dewan kemasyarakatan ya. Insya-Allah setiap ketua kampung akan memaklumkan kepada anak-anak buah kampung tempat-tempat ataupun lokasi bagi menerima pensyen ini. Baik, untuk seterusnya, Auda, kita akan beralih untuk menyaksikan bahan visual yang kami sediakan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Dan pada ketika ini saya berada di pusat kegiatan warga Emas Tutong untuk ikuti dan saksikan bersama ya antara aktiviti mingguan yang sering mereka lakukan, iaitu pembuatan bunga stokin. Untuk mengetahui bagaimanakah pembuatan bunga stokin ini, mari kita ikuti bersama. Pembuatan bunga stokin merupakan salah satu aktiviti kraft tangan yang diadakan di pusat kegiatan warga Emas Tutong yang bertujuan untuk mengasah bakat, kemahiran serta daya kreativiti para ahli pusat agar lebih kreatif dan mahir dalam menguasai pelbagai teknik kraft tangan, selain ini dapat memberi nilai tambah dan kemahiran yang berguna terhadap diri mereka. Minat memanglah daripada dulu-dulu lagi lah sehingga ini. Pembelajarannya kami mula-mula dulu daripada bagian pendidikan lanjutan. Kami bertugas di sana beberapa tahun lamanya kan. Jadi pada masa ini kemarilah ke bagian warga masa inilah untuk mengajar. Dalam bidang ini saya berkecimpung lebih 30 tahun kalau di lanjutan kan, di pendidikan. Tapi di sini barulah baru. Mungkin angka yang kedua barangkali bagi saya. Kalau di luar di Kementerian Pendidikan lebih 30 tahun. Bedanya banyaklah untuk membimbingkan ibu-ibu petani kan, supaya bis orang dapat mengingati lagi balik kan cara-cara membuat bunga stokin dan untuk untuk kegunaan bis orang jual lah. Bagi saya kan ini adalah untuk untuk dorang macam mengisi masa lapang juga, tapi untuk perniagaan bah.
untuk orang berjual beli kan. Harapan saya mudah-mudahan juga bis orang ini kan boleh berjaya. Berjaya kan seperti mana yang saya ajar di pendidikan. Terdapat beberapa peralatan asas yang perlu ada bagi menghasilkan kraft tangan bunga stokin, yang antaranya ialah kain nilon atau kain stokin nipis yang khas untuk membuat bunga stokin, dawai bunga stokin, putik bunga, reben, pita pelekat dan gunting. Aktiviti ini juga merupakan salah satu aktiviti mingguan para ahli pusat untuk mengisi masa lapang selain untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama mereka. Pembuatan bunga stokin ini nampaknya senang bagi kami. Bahan-bahannya pun juga senang didapati, ada berjual di kedai-kedai. Bahan-bahannya adalah stokin khas untuk bunga, dawai kecil dan sukatan-sukatan yang terkhas, inti bunga dan plaster untuk melilit bunga. Setakat ini belum begitu berapa banyak, tapi adalah dalam tahun ini dan kadang-kadang kami juga ada menerima tempahan dan untuk pembuatan diri sendiri pun ada juga, tertakluk kepada keinginan seseorang. Bunga-bunganya seperti macam bunga ros, bunga teratai dan ada lagi yang lain-lain lah mengikut idea masing-masing. Sebenarnya bagi yang sudah mahir memang mudahlah. Kerana sebagaimana yang kita ketahui di negara Brunei Darussalam ni boleh dikatakan wanita-wanita kita maupun golongan orang-orang yang sudah veteran ataupun sudah lanjut usia ataupun anak-anak muda banyak mengetahui cara membuat bunga yang ada daripada bahan-bahan yang kita beli daripada toko-toko menyediakan bahan-bahan tersebut. Jadi saya percaya sekarang ni banyaklah wanita-wanita kita ni boleh membuatnya dengan berbagai-bagai atau bermacam-macam bentuk atau nama bunganya. Bagi saya lah, saya boleh jual lah membuat sedikit-sedikit, tidaklah sebagaimana wanita. Sebab kerja membuat bunga-bunga ni kebanyakannya daripada kaum wanita. Jadi kami kaum lelaki-lelaki ni seharusnya lah juga tahu sebagaimana kita ni boleh juga untuk menambah ilmu pengetahuan, dan kalau kita ni sudah mengetahuinya, kita ni boleh sebarkan ataupun boleh mengajar kepada generasi akan datang. Bunga stokin amat menarik dan eksklusif dari berbagai warna dan bentuk bunganya, dan ia juga sesuai untuk dijadikan sebagai perhiasan meja, gubahan bunga dulang, gubahan bunga telur dan sebagainya. Di kesempatan ini, saya berpeluang untuk mempelajari pembuatan bunga stokin ini. Pada awalnya kita akan mengambil dawai yang halus, kemudian kita lilitkan. Adakah ia perlu dililitkan dekat kepala gam ataupun di mana permukaan yang bulat atau bagaimana? Suka-suka kan? Okay. Yang pentingnya orang mesti ada bentuk bulatan itulah. Kemudian kita keluarkan, jadi bentuknya akan bulat seperti ini, dan ini adalah stokin yang digunakan khusus untuk membuat bunga stokin. Jadi kemudian kita bukakannya, masukkan bulatan tadi itu ke dalam dan tarik juga. Lepas tu pulas 2 kali. Tarik ke bawah dan pulas 2 kali. Kemudian kita akan mengambil pengikatnya. Dawai putih tak. Sudah. Susah je cikgu. Macam ni leras. Lepas tu jari. Okay, lepas dipulas, jari kita letak di tengah dan kita akan bengkokkan macam ni. Ngam ni cikgu. Kita akan buat berulang kali sampai menjadi satu bunga, sekuntum bunga yang menarik. Sebenarnya bukan cuma mudah, tapi kalau sudah balik-balik mencuba jadi mudahlah. Sebab kan saya pertama kali, jadi boleh dikatakan agak sukar. Yang penting fokus
dan juga dia nervous lah dalam pembuatan tu. Jadi itulah sudah pembuatan bunga stokin yang menggunakan stokin khas untuk membuat bunga. Jadi saya kira sampai di sini saja. Sekian, jumpa lagi.